Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni viral isu yang dimainkan atas nama Ustaz Azhar Idrus apabila ada seorang budak berumur 10 tahun bertanya dengan satu soalan yang dianggap sebahagian orang sebagai satu ucapan lucah ataupun satu pertanyaan yang lucah. Oleh itu sahabat-sahabat, hari ini kita nak dapatkan penjelasan terhadap isu ini. Sebelum itu kita dengar dulu video berkenaan sama-sama. Apakah hukum suami isteri berselimut? Suami isteri berselimut. Suami isteri. Adik umur berapa tahun? 10. Nama apa? Haris. Bagus. Suka tanya soalan agama, bagus. Okey. Tapi tanya ni pelik ni. Macam orang tua tanya. Apa? Tanya apa? Orang dewasa. Suami isteri berselimut di rumah dia lah. Berbogel. Kamu nanya. Suami isteri dia boleh. Okey, alhamdulillah. Budak kecil datang tanya soalan agama. Okey, kerana mereka sudah berkahwin, Allah halalkan. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi dan kita telah nampak situasi yang berlaku pada waktu itu, iaitu apabila ada seorang budak bertanya kepada Ustaz Azhar tentang hukum apabila seorang suami dan isteri duduk di dalam satu selimut dalam keadaan berbogel, boleh ataupun tidak. Jadi soalan ini sebenarnya adalah soalan biasa sahaja, tetapi disebabkan yang tanya itu adalah budak, sebahagian orang kata ia adalah lucah. Saya kali pertama dengar isu ini digembar-gemburkan di Facebook, saya duk tanya, apa yang lucahnya daripada soalan berkenaan? Saya pun pelik juga. Dan apabila saya tengok video yang dikeluarkan oleh Ustaz Azhar Idrus tu, saya rasa jawapan yang diberikan oleh Ustaz Azhar tu jawapan yang dah cukup bagus dan telah menepati kriteria jawapan untuk soalan berkenaan. Dan okey lah. Dia tidak melampau-lampau di dalam isu tu sehingga dia mengangkat isu seks yang melampau. Tidak. Dia jawab cantik dan dia berikan galakan lagi kepada budak berkenaan dan mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh budak itu bagus kerana mahu bertanya tentang hal-hal agama. Dan ini adalah perkara yang patut diberi contoh. Tetapi bila masuk ke dalam masyarakat, dia dah jadi benda yang berbeza. Dia jadi benda yang pelik. Dianggap seolah-olah Ustaz Azhar Idrus ini dah memang biasa buat lucah-lucah-lucah. Akhirnya menyebabkan budak itu pun tak malu untuk nak sebutkan tentang perkara lucah. Padahal tak mana lucah daripada soalan budak tadi. Hukum hakam tentang aurat lelaki dan perempuan bersama dengan pasangannya itu telah menjadi perbahasan umum di kalangan para ulama. Dan bila orang itu budak bertanya tentang soalan berkenaan, adakah itu adalah satu kesalahan? Tak salah langsung pun. Nak tanya-tanyalah. Itu menunjukkan dia nak tahu tentang isu-isu agama. Dan itu sangat bagus. Kita yang mendengar pun dapat manfaat ilmu. Tetapi mungkin sebahagian orang, dia mungkin tabu isu-isu seperti ini sehingga seolah-olah mengatakan budak ni tak sesuai bertanya soalan tu. Habis tu kalau tak sesuai tanya soalan tu, bila dia nak tanya? Umur dia dah 10 tahun, dia dah balik dah. Dan sepatutnya dia telah mengetahui tentang hukum-hukum berkenaan. Adakah kita nak menghalang dia daripada mengetahui hukum-hukum seperti itu? Mungkin zaman kita dahulu susah nak dapat akses seperti ini. Tetapi hari ini kita duk tengok dekat media sosial, budak-budak kita buka TikTok, budak-budak kita buka YouTube, budak-budak kita buka media sosial, bahkan di TV pun kita melihat tentang hal berkenaan. Dan budak-budak ini dah terdedah dengan perkara itu walaupun kita dulu tak terdedah dengan perkara berkenaan. Jadi kalau dia tanya tentang hal berkenaan, okey saja, no issue, jawab ya. Ustaz Azhar itu jawab tu dah okey dah, tak ada masalah. Suami dan isteri, disebut dekat situ suami dan juga isteri bila duduk di dalam selimut berbogel tak ada masalah. Dan para ulama telah jelaskan bahawa suami dan juga isteri tak ada aurat mereka. Tidak ada aurat walaupun sebenang untuk suami dan juga isteri. So tak ada masalah dalam hal berkenaan. No issue. Tetapi diangkat oleh sebahagian orang. Dan saya tengok kenyataan daripada Akhi Fairuz Al-Jengkawi dan saya rasa ia juga cukup bagus untuk kita kongsikan kenyataan daripada Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Akhi Fairuz kata, aku okey je dengan soalan budak itu. Aku juga okey bila mendengar jawapan UAI. Budak tanya, Ustaz, apa hukum suami isteri berselimut dalam keadaan berbogel? Dan dijawab Ustaz, kalau sudah berkahwin, Allah halalkan. Terima
terima kasih. Yang tak okey adalah respon audiens, gelak, ketawa sampai keluar kata-kata pitanya ayah. Namun jika aku di tempat UAI, Ustaz Azhar Idrus, aku akan jawab, kalau sudah berkahwin, Allah halalkan. Namun jika ia berlaku di luar perkahwinan, ia berdosa, haram. Sebab itu bila suami isteri berkahwin, mereka akan tidur satu bilik. Bilik ialah ruang privasi suami isteri. Ni tidak, ada tu anak dah besar tapi ibu ayah tak latih dan didik untuk mereka untuk tidur bilik sendiri. Jangan sampai anak melihat aurat kita. Juga melihat perlakuan suami isteri yang menjurus ke arah seksual. Nanti pergi sekolah, habis dia cerita pada kawan-kawan. Ahli jemaah semua, jangan ketawa bila soalan begini ditanya seorang anak kecil. Patutnya kita bermuhasabah. Sudahkah kita mendidik anak-anak tentang perasaan malu, menjauhi zina, minta izin masuk bilik mak ayah, pengawalan gadget anak dan lain-lain? Jika kita terbahak-bahak ketawa saat soalan ini diajukan, maka orang akan ada mentaliti benda ni lawak, benda ni lucah. Itu pasal dalam media sosial ada netizen melucah je kerjanya. Dalam grup WhatsApp kawan-kawan, sembang dengan kawan-kawan. Mana malu kita? Tak malu dengan anak-anak, tak malu dengan generasi hari ini. Kita marah ada budak-budak TikTok buat konten lucah. Tapi dalam masa yang sama, kita pun duk buat benda sama sesama kawan. Taqullah. Untuk anak-anak yang ada dalam masjid sekarang ini, jaga mata, jaga pergaulan. Jangan tonton video lucah. Semua itu merosakkan akal, perlakuan dan percakapan. Bila Allah sebut janganlah kamu menghampiri zina, bukan maksudnya jangan buat zina. Benda yang menghampiri pun tak boleh buat, termasuklah buat lawak lucah. Double meaning, dirty joke, rape joke, menonton pornografi, couple, mencarut, tunjuk jari tengah dan lain-lain. Wallahu a'lam. Sebenarnya video ni tahun lepas lagi. Entah kenapa viral pula hari ini. Cuma aku harap kita jangan sempitkan minda menganggap kenapa budak sekecil itu bertanya soalan sedemikian. Aku lebih rela dia tanya UAI dari dia tanya kawan-kawan atau Google. Sekurang-kurangnya dia ada keberanian untuk rujuk orang yang lebih dewasa. Kalau aku ceramah di sekolah jangan kata soalan gini. Lebih dahsyat dari itu pun ada budak tanya. Bang, kalau kita main rogol-rogol apa hukumnya? Bang, macam mana nak pastikan saya buat seks dengan teman lelaki tetapi tidak mengandung? Bang, betul ke kondom tu betul-betul mencegah dari pregnant? Bang, kalau bapak saya tengok pornografi macam mana saya nak buat ya? Saya fikir yang buatkan kita rasa ralat adalah respon hadirin selepas mendengar soalan budak berkenaan. Kita juga ralat. Kenapa seorang budak berusia 10 tahun bertanya soalan seperti itu? Bukankah majoriti jemaah orang dewasa? Apa yang telah dia lalui sebelum ini? Di rumah, bersama ibu bapa atau orang lain yang suruh bertanya soalan berkenaan. Aku harap isu seperti ini tak perlulah kita salahkan orang itu, salahkan orang ini. Jadikan ia satu turning point untuk didik anak kita sendiri dan menyelamatkan seramai mungkin generasi hari ini. Nak didik anak tu, mula dari kita dulu ya, bukan dari rakan-rakan yang bukan pula dari video lucah. Jadi kenyataan akhir virus ini cukup mencerahkan akal kita. Budak itu nak tanya, tidak menjadi masalah. Adakah ia soalan yang lucah? Ia bukan soalan yang lucah. Dia bertanya orang yang betul ataupun tidak? Ya, dia bertanya orang yang betul. Dan apakah jawapan daripada orang berkenaan? Ia adalah jawapan yang betul juga. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat ilmu kepada kita semua yang mendengar dan juga menonton. Saya tahu anda semua risaukan dengan masyarakat kita. Saya tahu anda semua di sini sangat risaukan dengan keadaan diri kita, anak-anak kita. Dan ia bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nas wal hijarah. Jagalah diri kamu dan anak pinak kamu daripada api neraka, kerana bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita perlu berhati-hati dalam menata generasi yang akan datang. Generasi yang ada pada hari ini yang akan terus berkembang pada masa akan datang. Kalau kita risau tentang mereka, pastikan kita telah siap sediakan mereka dengan ilmu yang cukup, persediaan yang mantap. Mereka menjadikan agama ini sebagai prioriti dan sentiasa menjaganya sehingga akhir hayat. Saya berharap saya dapat sertai anda di dalam sebarang proses untuk upgrade ilmu sehingga kita dapat iman dan amal yang sempurna, membina generasi yang terbaik untuk diri kita dan masyarakat akan datang. Sahabat-sahabat, saya nak cadangkan kepada anda untuk dapatkan 9 buah buku yang bersifat asas dan lengkap di dalam memahami agama kita yang mulia ini. Saya yakin ia akan memberikan manfaat kepada anda semua. Buku-buku tersebut ialah yang pertama, buku Hadis 40 tulisan Imam Nawawi. Yang kedua, buku Inilah Islam yang semestinya difahami yang pernah dicadangkan oleh Dr. Mazhar. Yang ketiga, buku Sifat Salat Nabi yang telah disemak terjemahannya oleh Dr. Rozami Ramli. Yang keempat ialah buku saya sendiri yang bertajuk Asas Ilmu Hadis yang menerangkan secara asas pembahagian-pembahagian hadis dan disiplinnya sesuai untuk peringkat beginner. Kemudian yang kelima, buku 267 doa dan zikir harian yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW supaya memudahkan amalan zikir harian kita yang clean dan bebas daripada masalah. Yang keenam, buku tulisan saya iaitu Panduan Salat Wanita yang sesuai untuk upgrade ilmu salat bagi isteri kita
cinta anak-anak kita, anak perempuan kita serta follower saya yang perempuan. Yang ketujuh, buku Solat Musafir yang merupakan isu yang paling banyak ditanya kerana banyak kekeliruannya, padahal ia adalah solat yang mudah dan simple sahaja. Yang ke-8, buku romantis untuk kita lebih menghargai pasangan kita berjudul Mengapa Muhammad Begitu Cintakan Khadijah. Dan yang terakhir, buku saya yang terkini iaitu Kisah-Kisah Aneh Ketika Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kajian berkaitan tentang hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat, 9 buah buku yang insya-Allah ia sangat bermanfaat untuk nak upgrade ilmu sahabat-sahabat. Ia berharga RM239 sahaja. Murah saja. Buku sebanyak ini, 9 buku ini RM239. Tetapi saya nak hadiahkan RM39 kepada anda, jadi anda cuma perlu bayar RM200 sahaja. Bukan setakat itu, saya akan hadiahkan juga kepada anda satu stiker special edition Syihabuddin Ahmad. Demikian juga 10 penanda buku eksklusif. Tawaran ini cuma terhad kepada 350 orang followers saya sahaja. Dapatkan segera, saya letakkan link dekat bahagian description. Terima kasih banyak sahabat yang telah menonton. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.